ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini dapat kita sama-sama menyambung tadabbur hadis kita, yang mana kita sebenarnya mengulanglah hadis yang penting, tajuk sunnah ni. Jadi hadis ni hadis yang nombor 3 awal dululah. Jadi kita menyambung bincangan daripada minggu yang sebelumnya. Yang kelas ni dia secara bersemuka dengan online Saya sambil tu kat Zoom pun ada dalam pelajar-pelajar yang Zoom ni. Sebab tu kadang-kadang saya nak macam terganggu sikit lah kan, nak interaksi dengan dua ni. Tapi tak apa, nak biasakan, nak kena buat lah. Sebab ada pelajar yang dia memang tak boleh datang, dia memang online je, jauh-jauh. Ada yang memang jadi kita nak bagi dua-dua, insyaAllah dapat. Okey. Tema hadisnya sebuah hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik, yang hadis yang pendek, ringkas, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, kita bacakan hadis ni dulu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku ini ahabba ilahi, yang paling dicintai, dikasihi olehnya, min walidi, daripada bapanya, wa waladihi, dan juga anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia, dan manusia seluruhnya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam asar daripada Umar Al-Khattab, hatta aku nak ahabba ilahi min nafsih, daripada diri dia. Itu termasuklah juga daripada diri sendiri. Bahkan daripada diri kita sendiri pun Nabi itu lebih utama. Okey. Jadi kita dah bincangkan tentang tokoh Anas bin Malik ni secara ringkas, dari segi makna kalimah, makna kalimah, dan sedikit pembahagian makna mahabbah. Kan? Ingat mahabbah ada berapa bahagian? 2 bahagian lah. Satu mahabbah tabi'i, fitrah. Satu lagi mahabbah ilmi, secara ilmiah. Ini mahabbah dengan atas dasar ilmu, ataupun mahabbah atas dasar ciptaan. Ciptaan yang Allah telah jadikan fitrah ke atas setiap manusia yang wujud, tanpa perlu ada ilmu lah. Jadi mahabbah tabi'i ni ada berapa? Fitrah atau tabi'i lah. Saya sebelum ni fitrah kan. Ada 3 lah. 3 kalau tengok dalam ni. Pertama, ni mahabbah ijlal. Kat sini ijlal dengan wa'azamah. Rasa kasih secara tabiat, semula jadi manusia lah ni kita kata. Iaitu rasa kasih kerana apa? Kerana ijlal ni hormat.
ada rasa hormat, wa azamah, dan rasa agung, rasa besar. Iaitu seperti kasih kasih kat anak mengasihi seorang bapa dia atau ibu dia, kan? Timbul kerana apa? Rasa hormat dan juga azamah, rasa kemuliaan yang lebih kerana banyak memberikan jasa dan sebagainya. Yang kedua, mahabbah yang kedua, ini juga mahabbah fitrah, yang tabi'i, yang tidak perlukan ilmu pun, tapi semuanya akan dapat timbul perasaan ni, iaitu mahabbah syafaqah wa rahmah. Iaitu atas dasar syafaqah ni, belas, rasa kesihan kerana melihat lemahnya satu dan perlukan bantuan, maka kita kesian. Dan rahmat, rasa sayang. Contoh kita tengok kucing kan, kecil, ataupun seorang ibu melihat anaknya, kesian kepada anaknya. Jadi lalu timbul rasa mahabbah dengan warahmah ni, syafaqah wa rahmah. Dan yang ketiga, juga tahap yang ketiga, mahabbah musyakalah wa istihsan. Musyakalah wa ihtisan. Musyakalah ni apa? Saling memenuhi antara satu sama lain, dan istihsan, mendapat faedah di antara satu sama lain. Ada dua pihak yang dia bukanlah macam yang pertama yang kedua tadi, satu pihak atas, satu pihak bawah, bukan. Tapi dua pihak yang mungkin sama-sama dia punya taraf, kan? Sama, namun masing-masing ada kekurangan. Bila mereka ni bersama, dia ada wujud rasa apa? Lengkap melengkapi atas satu sama lain, kan? Jadi timbul rasa kasih, yang menyebabkan apa dia terjalinnya hubungan lah, persahabatan ataupun sampai kepada pernikahan, kahwinan. Ni mahabbah yang pertama ni, fitrah. Jadi adakah ini yang dimasukkan Nabi ni dalam hadis ni? Yang ni ke? Tidak. Yang ini yang Nabi sebut, yang ketiga-tiga mahabbah ni, inilah dia yang Nabi sebut dalam hadis. La yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Yang pertama, kan? Seorang anak kasihkan bapa, wa waladihi, anaknya. Yang kedua, mahabbah syafaqah wa rahmah, seorang bapa yang kasihkan anak, wan nasi ajma'in, dan kasihkan semua manusia lain, iaitu mahabbah musyakalah wa ihtisan, kasih sayang sama kita ni. Jadi ini, jika ada wujud kasih ini berbanding dengan yang Nabi ni lebih agung lah, jauh lebih tinggi. Dan kasih cintakan Rasul ini atas dasar yang kedua ni lah, iaitu ilmu. Baik, ulasan hadis ini kita dah bincang juga, berkaitan dengan sedikit hadis yang menambah lagi nilai kepada dalam hadis yang ini, iaitu apa yang dimasukkan lagi, cerita tentang Umar bersama dengan Rasulullah. Jadi kata satu hari Umar berkata kepada Rasulullah ketika mana Nabi memegang tangan Umar. Lalu Umar kata apa? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkaulah yang paling aku cinta, paling aku sayangi daripada segala sesuatu kecuali diri aku sendiri. Engkau lah yang paling aku kasihi daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Ini kata Umar Al-Khattab. Lalu Nabi menegur Umar, ala walladhi nafsi biyadih, tidak, demi yang jiwaku di tangannya, aku ini sehinggalah aku yang paling engkau cintai berbanding diri engkau sendiri. Maknanya itulah kecintaan kepada Nabi ini melebihi daripada segala-galanya, bahkan diri kita sendiri juga. Sebab itu kita kena bukti iman yang sempurna. Apa dia? Apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi, kita ni akan sangat suka bila kita tahu ini yang Nabi buat. Itu tanda cinta. Dan apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi tapi itu dari sisi
pendustaan, kita kena rasa benci. Dua-dua mesti ada. Rasa sangat tak suka. Dan bila datang daripada Nabi ni betul rasa sangat suka. Mesti ada dua ni. Kalau tak ada salah satu, maknanya ada masalah. Faham? Datang hadis palsu orang buat Nabi, kita rasa apa salahnya? Benda baik juga. Ada masalah dalam iman. Faham? Tak ada rasa benci pun. Mana datang? Contohlah ibu kita yang kita sayang kena fitnah. Dia tak buat. Kita rasa suka ke tak suka? Mak kita. Dia ni dulu pelacur orang kata. Kan? Ataupun dia buat yang tak buat. Suka tak? Tak suka. Begitulah lebih-lebih lagi dengan Nabi. Apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi dan ia yang benar, kita sangat cinta. Dan apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi dan ia yang palsu, kita sangat benci. Itu adalah maksudnya. Bahkan jika hal itu terpaksa apa? Kerana nak pertahankan, terpaksa menggadaikan nyawa kita, kita akan pertahankan. Jadi kata Umar apa dia? Fa innahu al-an wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Maka sungguhnya sekarang demi Allah engkaulah yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Bahkan inilah terbukti Umar bersama dengan Nabi sampailah kewafatan baginda kan, bertahankan Rasulullah ni. Dan demikian juga para sahabat. Semuanya mencintai Nabi ni melebihi diri mereka sendiri sepenuh hati. Baik. Kemudian mahabbah yang ini mahabbah ar-rasul adalah mahabbah disebut ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah ni adalah pilihan maksud dia. Jadi ikhtiyariyah ni atas pilihan yang terhasil daripada ilmu dan kefahaman. 4 benda penting. Pertama, macam mana nak rasa cinta kat Nabi ni datang? Dia adalah pilihan seseorang. Atas dasar apa? Ilmu. Jadi kita pilih ilmu apa nak belajar. Jadi nak cinta Nabi, pilih ilmu yang macam mana? Yang datang daripada Nabi lah. Kan? Baru tahu makna sebenar cinta Nabi. Sedangkan ada orang mendakwa cinta Nabi. Rasulullah ni. Sedangkan Rasul ni masa dahulunya dicintai tak oleh orang Quraisy. Cinta kan? Nabi sangat disusahkan oleh orang Quraisy. Abu Lahab yang paling cinta Nabi. Abu Lahab pernah buat apa pada Nabi? Abu Lahab pernah kerana Nabi ni disembelih berapa ekor? 100 ekor unta. Mahal tak 1 ekor unta? Mahal lah. Kerana cinta kat Nabi ni, iaitu anak saudara dia. Bahkan dia punya Suwaibah, iaitu dia punya hamba lah kan, yang menyusu, ibu susuan, pernah jadi ibu susuan kepada Nabi. Begitu kasihnya bapa saudara Nabi lah ni kepada Nabi ni. Atas dasar apa tu? Ilmu ke ataupun tabi'i? Tabi'i. Tapi bila datang ilmu, apa yang dia cakap kat Nabi pula? Ilmu yang apa dia masukkan ilmu ni? Datang wahyu, Nabi suruh kan, kum fa'anzi. Nabi pun sampai, Nabi panggilkan kerabat dia. Lalu Nabi kata apa? La ilaha illallah, kalimah di antaranya lah kan. Ajak mereka ni untuk hanyalah mengabdikan diri kepada Allah. Janganlah buat perkara-perkara yang melanggar syariat lagi dah. Ni Nabi bawa. Ketika itu Nabi Abu Lahab cakap apa? Tabballaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihaza jama'atana, sebab ni je kau ajak kami. Lepas tu turun wahyu. Ayat apa? Tabbat yada Abi Lahab. Nampak? Beza kat situ. Kenapa? Dia memilih. Ni nama dia ikhtiyariyah. Abu Lahab memilih apa? Menolak ilmu yang datang dari Nabi. Menolak perintah yang datang dari Nabi Rasul. Jadi walaupun kita suka Nabi, buatlah banyak mana pun sepanduk kata cinta Nabi, tapi hanya cinta pada apa? Sama macam cinta Abu Jahal lah. Pada batang tubuh semata-mata, pada keramat-keramat semata-mata. Tapi bila menyelanggahi syariat Nabi, Nabi kata jangan buat begini, kita pun langgar je atas dasar sayang yang tu kan. Apa jadi? Cinta Nabi sebenar ke tak? Ke palsu? Palsulah. Jadi ini maksud, sebab tu bermula dengan ilmu. Jadi kita memilih dan kefahaman yang benar daripada ilmu tersebut. Sebab itulah tak dapat tidak kita nak cinta Nabi melalui siapa? Melalui contoh orang yang paling cinta Nabi. Siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Kalau tidak, kita tak tahu makna macam mana. Tengok sahabat cinta Nabi dia buat apa. Ada tak sama macam kita buat cinta Nabi hari ni? Kalau tak sama, ada masalah lah. Kan? Kita dakwa kita cinta Nabi, sahabat pun lagi cinta. Sama tak cara kita buat dengan mereka buat? Kalau tak sama, ada masalah. Sebab mereka yang paling faham, bahkan mereka ni kenal Nabi dari dua sudut. Cinta mereka ni dua sudut, kita satu je. Kan? Mereka dua sudut. Mereka tabi'i pun ada sebab mereka pernah nampak batang tubuh Nabi. Nabi pernah cakap dengan dia orang. Dia orang lagi rasa, dia orang lagi faham cinta tu kan. Kita ada ilmu je. Sampai itu ilmu yang datang dari Nabi kan. Jadi sebab tu kita dapat tidak nak ikut cara cinta Nabi, memang kena ikut para sahabat. Tak boleh dengan cara lain. Kalau sahabat tunjukkan rasa dia macam tu, kita pun kena ikut cara begitu. Baik. Dengan apa? Sahabat ketaatan dan ketakwaan. Sahabat ni dia bertakwa, dia taat apa saja Nabi sebut, dia taatinya. Jadi ini datang atas dasar ilmu. Inilah maksud dia. Sebab itulah cinta ini adalah yang paling agung sekali, mengatasi semua makna yang lain tu. Baik. Jadi ini kisah ni panjang lah kan, macam mana para sahabat ni. Okey. Jadi kita juga ada bincang dari segi sunnah. Saya ulang balik ni bagi melekat sikit kan. Sunnah ni sebenarnya dari bila kita kata nak ikut sunnah Nabi, apa istilah sunnah Nabi? Siapa ingat? Apa bahasa Arab dia ingat bahasa Arab? Ma udifa. Bila sebut sunnah ni, makna dia apa? Sunnah as-sunnah. Dia sebut as-sunnah, maksud dia ma udifa. Udifa ila nabi, ila nabi min, daripada satu, saya buat point je. Satu apa? Al-aqwal. Apa maksud aqwal? Ucapan-ucapan. Jadi apa sampai ucapan-ucapan dari Nabi. Sebab itu penting tak kita tahu pastikan ucapan tu betul dari Nabi. Kualiti dia tak sama bila bukan dari Nabi, kan? Tak sama. Bila bukan dari Nabi, adakah nama dia sunnah? Tak, nama dia apa? Bila bukan dari Nabi, nama dia bid'ah lah, lawan lah. Faham? Bila bukan dari Nabi, lawan dia apa? Bid'ah. Ni sensitif ni perkataan ni. Kan? Sensitif keadaan, tapi kita kena biasakan. Nabi banyak sebut perkataan ni masa zaman dia. Kita pula sensitif pula. Kenapa? Kan? Jadi al-aqwal yang kedua, al-af'al. Al-af'al apa? Perbuatan-perbuatan. Apa saja khabar. Sebab tu sunnah ni juga disebut khabar. Maksudnya perkhabaran. Sebab apa? Kita tahu semua ni sebab apa? Perkhabaran yang benar. Daripada para sahabat lah dan para ulama yang menjaga ni, ahli hadis. Aqwal, af'al lagi. Yang ketiga, taqarir. Kalau jamak dia at-taqarir ataupun takrir. Kalau jamak at-taqarir. Taqarir. Itu apa dia? Takrir ni apa? Persetujuan. Jadi tengok kita fahamkan. Pertama, Nabi sendiri sebut. Contohnya Nabi beritahu, man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa rad. Apa yang diada-adakan daripada perintah aku ini,
Apa yang aku tidak perintahkan apa dia? Maka ia tertolak, Nabi kata. Ataupun man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tu Nabi cakap juga. Siapa yang dikata dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap yang baik atau dia diam, kan? Itu semua ucapan Nabi, pesanan-pesanan Nabi. Jadi kita kena pastikan pesanan itu benar daripada Nabi lah, berdasarkan ilmu yang telah tersimpan. Allah menjaganya. Termasuk sunnah ni, Allah jamin untuk jaga juga. Dia termasuk wahyu. Semua maksudnya daripada Allah. Ayat apa tu? Ya Allah jamin jaga. Surah 15 ayat 9. 15 ayat 9. Dia tak ada. Jadi tengok ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan ini. Apa maksud dia peringatan? Az-zikra, Al-Quran dari sudut makna dan juga apa? Makna dan juga Quran ni memang makna ada makna. Dan juga cara nak laksanakan. Ramai tak ambil Quran tapi tengok menyeleweng makna, kan? Tak sempurnalah. Hari ni bayangkan kalau Quran ni ada macam ni, tanpa ada keterangan daripada Nabi. Agak apa jadi kat Quran ni? Orang akan bawa macam-macam bentuk. Macam-macam orang akan takwil habis-habisan. Itu maksud dia. Dan wa inna lahu lahafizun, maksudnya Allah menjaga segala perkara ilmu yang terbit daripada Quran ni. Apa dia? Risalah yang dibawa oleh Nabi, semua yang keluar daripada Nabi ni. Sebab tu Nabi ni disebut apa dia? Ketika Nabi ditanya, Nabi ni macam mana nak tahu apa Nabi ni? Jadi Aisyah jawab apa? Takkan tak faham-faham lagi Nabi ni apa? Aisyah tanya, jawab apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu sendiri Quran. Nabi ni adalah Quran yang bergerak. Nak faham Quran ni, kena tengok apa yang Nabi buat, baru faham Quran. Sebab Quran ni Nabi, turun kepada Nabi. Mustahil untuk kita tahu makna Quran yang sebenar tanpa tahu apa yang Nabi buat dengannya. So itu termasuk yang ini, maksud ayat ni Allah jaga termasuk apa? Macam mana nak buat Quran ni? Jalan Nabi. Itu maksud dia. Jalan Nabi. Jadi termasuklah maksudnya di sini Al-Quran di sini maksudnya apa? Sunnah sekali. Sebab itu juga Quran. Itu juga intipati Quran. Jadi al-aqwal, ucapan-ucapan Nabi. Kemudian al-af'al, iaitu segala tindak tanduk perbuatan Nabi. Jadi Aisyah tengok, contoh Ibnu Umar tengok, kan? Lalu dia cerita kat sahabat, oh Nabi ni bangun sekian-sekian, Nabi selalu solat tak pernah lebih daripada 11 rakaat. Nabi cakap ke sahabat cakap? Sahabat yang cakap. Kan Ibnu Abbas contohnya, dia duduk dekat rumah mak saudara dia, isteri Nabi siapa? Maimunah. Ibnu Abbas ni suka kalau Nabi, giliran Nabi dekat rumah makcik dia, Maimunah. Maimunah ni makcik Ibnu Abbas. Tahu Jadi dia suka untuk minta nak tidur kat rumah Nabi sebab nak tengok Nabi buat apa. Banyak hadis dia cakap daripada situlah, daripada rumah Maimunah lah. Dia sebut Nabi bangun malam macam mana. Itu siapa yang sebut? Sahabat sebut. Sahabat sebut tentang apa? Perbuatan Nabi buat apa. Nabi tak cakap, Nabi dakwah dengan hal, dengan tindakan, tengok Nabi buat apa. Itu satu lagi. Yang ketiga apa? Taqarir, maknanya ikrar ataupun takkid ataupun persetujuan Nabi sendiri ketika melihat sahabat. Contohnya
Bilal bin Rabah kan. Nabi tanya dia nampak, dia dengar bunyi tapak kasut terompah, selipar lah Bilal berjalan dalam syurga. Apa rahsia dia? Lalu Bilal kata apa aku duduk, aku terus solat 2 rakaat. Tu amalan dia kan, tak pernah tinggal. Dan Nabi benarkan hal tersebut. Tu antaranya ikrar Nabi. Ada juga Amru bin Al-As, ataupun ada juga ketika para sahabat ni berperang di mana, di Bani Quraizah ke, selepas asar tu kat mana ni? Tak ingat kan, nak pergi serang kepada orang Yahudi ni yang khianat ni. Jadi jangan kau solat asar dekat, jangan sampai sana sebelum asar kan, become itu Aukamakal. Lalu ada sahabat yang dia dah siap solat awal-awal, jamak dah siap kan. Ada sahabat yang lepas sampai sana baru solat, ada sahabat yang lewat lepas tu. Jadi kefahaman yang macam-macam tu Nabi, semuanya Nabi kata okey je. Nabi tak ada kata ini betul ini salah kan. Jadi benda-benda itu ikrar nama dia, takrir lah. Baik. Dan yang keempat apa? Jadi al-aqwal au al-af'al, au ni atau au macam ni. Ni ada au au sifatun au sifat apa dia? Khuluqiyah. Beza sikit lah. Khuluqiyah. Sifati khuluqiyah. Dan yang kelima, sifat juga khalqiyah. Beza ni khuluq, ni khalq. Kha je beza. Kha dengan lam ejaan huruf sama, tapi beza. Khuluqiyah maknanya apa? Sifat dalaman, sifat akhlak. Air muka Nabi suka senyum. Cakapan Nabi cakap macam mana, suara Nabi tinggi ke, rendah ke. Ni sifat akhlak Nabi. Bila Nabi jumpa orang dulu, siapa yang selalu bagi salam? Nabi mesti bagi salam dulu. Tak pernah orang lain dapat. Kan? Dan Nabi ni apa? Sedekah ni macam angin yang berhembus. Tu akhlak-akhlak Nabi tu. Nabi berjumpa dengan orang tua macam mana? Nabi dengan budak-budak macam mana? Nabi dengan anak yatim macam mana? Nabi dengan isteri macam mana? Itu dia akhlak-akhlak Nabi. Ni sifat khuluqiyah. Faham? Sama juga ini perkhabaran ni, sifat ni Nabi sebut ke dicerita oleh sahabat? Sahabat ceritalah, isteri Nabi cerita, anak-anak murid Nabi. Manakala sifat khuluqiyah ni juga dicerita oleh sahabat juga, khabar juga. Apa dia sifat khuluqiyah ni? Sifat Nabi suka makan apa, Nabi suka pakai apa baju, Nabi suka Nabi berjalan macam mana. Akhlak ni dengan siapa? Hubungan dengan manusia, dengan orang lain. Manakala ini peribadi Nabi. Nabi sendiri pula suka apa? Kegemaran Nabi, makanan dia apa? Apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka. Kan? Ini Nabi, rambut Nabi macam mana? Nabi gosok gigi, Nabi suka pakai apa? Nabi berubat, ubatan apa yang Nabi suka. Ni mana sifat khalqiyah. Inilah maksud sunnah Nabi. 5 benda ni. Jadi kita harap kita jelas dalam bab ni 5 perkara penting. Jadi semua hal ni wajib untuk kita pastikan dia sahih atau tak lah. Sahih atau tidak. Ini adalah tugas siapa? Orang yang nak ikut sunnah Nabi. Tugas dia, tanggungjawab kita. Dan yang seterusnya, sunnah juga ada terbahagi kepada 2. Satu yang saya sebut ni jibliyah, satu syar'iyah. Ni dari sudut
hukum kepada ikut sunnah ni, ada dia jatuh kepada hukum syariat. Hukum syariat. Satu lagi jatuh kepada hukum sekadar uruf. Dia mustahab. Suka untuk dilakukan tapi tak buat pun tak dosa. Pakai jubah contoh. Kan? Makan labu, ini kita ulang balik lah kan. Nabi suka makan labu, itu memanglah sahih lah kan. Kalau kita tak suka makan labu pun tak ada masalah. Kan? Bahkan kalau kita tak boleh makan contohnya, kita elak makan sebab ada datang mudarat kan, tak ada masalah. Kalau kita suka makan, okey lah. Dan ada tak pahala dia, pahala macam mana? Pahala dia kalau kita makan halal-halal lah, dapatlah pahala. Jaga makan. Kalau makan tak berlebihan, dapatlah pahala tu kan. Makan kalau kita jamu orang makan dengan labu tu, dapatlah pahala jamu orang makan. Sama je pahala dia. Cuma yang ulama kata apa? Niat tu, pahala dari segi niat. Saya nak ikut sunnah Nabi. Niat tu, pahala kat situ. Tapi macam buat yang lain, sunnah syariah ni, kita diam. Nabi kata apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, lebih baik dia diam. Cakap yang baik tu dia diam. Dan dia jaga benda tu kan. Terus dapat pahala. Dia tahu ini sunnah Nabi dan dia buat, dapat pahala dari sudut dia mengikut perintah Nabi. Ini lagi berat. Dan kalau dia tak buat, dapat apa? Kalau tak buat, dapat apa? Dapat dosa pula. Faham Faham? Dapat dosa lah. Dia tak ikut apa yang Nabi perintah, Nabi cakap. Ini yang syariat ni, sunnah ini yang kita kena fokuskan untuk belajar dan ikut sungguh-sungguh. Yang selebihnya dipilih yang ini. Okey. Jadi semua ini memerlukan apa? Dorongan. Sebab itu hari ini kita masuk poin yang kedua. Yang kita dah belajar yang pertama, dorongan orang beriman ni, kenapa seorang itu boleh ikut sunnah Nabi? Pertama tentulah dengan ilmu, dia yakin. Sebab Allah dah beri jaminan kan. Tentang siapakah Rasulullah ni. Tengok dalam surah ni. Tulang tengok. Surah 33 ayat 21 ni. Surah 33 ayat 21. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Allah telah bersumpah. Laqad ni maknanya ada sumpah. Wallahi qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gitu. Demi Allah, Allah bersumpah demi diri dia. Benar-benar telah ada pada kamu wahai semua manusia ni fi rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Inilah dia. Ni sunnah. Ucapan Nabi ni, diri Nabi apa? Nabi berucap, Nabi buat, Nabi setuju. Ni semua Nabi adalah penentu keabsahan satu amalan ketika zaman dia. Hari ni ada tak orang yang boleh menentukan keabsahan satu amalan? Ada tak? Ada tak orang atau ada autoriti macam Nabi? Zaman sekarang lepas Nabi ada tak? Tak ada dah. Nabi dia yang penentu absah amalan tu sah atau tak. Zaman Nabi, sebab tu amalan ketika wafatnya Nabi maknanya agama dah sempurna. Apa yang dilakukan ketika itu, itulah dia agama. Apa yang dilakukan selepas itu dan didakwa agama, itu bukan agama. Faham Itu prinsip dia. Apa yang dibawa oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi itu semua ni, sunnah ni, yang menjadi agama, itulah agama. Dan apa yang dilakukan selepas ni yang didakwa ini agama, itu bukan agama. Bukan termasuk bahagian agama Islam. Jadi prinsip kena pegang dulu. Jadi Allah kata
telah ada pada diri Rasulullah tu apa? Uswatun hasanah. Subhanallah. Segala bentuk teladan yang terbaik. Apa dia? Cara nak cara cakapan Nabi semua sekali lah, kan? Tapi hal ini hanya boleh dapat kepada orang yang ada tiga ciri. Apa dia? Pertama, orang itu dia sangat berharap untuk bertemu Allah dalam keadaan selamat. Jadi dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Jadi maknanya apa? Sebab itulah al-ilm, dia berilmu. Ni adalah ilmu. Apa itu ilmu? Al-ilmu apa? Kata Imam Syafi'i ni, al-ilmu qala Allah. Ilmu ni maknanya qala Allah wa qala Rasul. Ilmu ni kata adalah firman Allah dan sabda Rasul. Itulah ilmu. Inilah semua sunnah, Quran dan sunnah. Dan dia kata lagi wa ma siwa dzalik qil wa qal. Dan apa yang siwa, yang selain daripada hal tersebut, dua perkara ni hanyalah apa? Qil, apa yang diucapkan dan apa yang diperkatakan. Hanya dakwaan kosong, selagi tidak dibuktikan ada kaitan dengan dua ni. Jadi apa saja ucapan kita manusia ni yang berkaitan dengan dakwaan dia ni dinisbahkan kepada dua perkara ni, hanyalah pada asalnya apa? Ucapan kosong yang tak ada nilai ilmiah pun. Selagi mana tidak ada apa? Sah datang daripada Allah dan Rasul. Itulah ilmu. Ini maksud ilmu. Sebab itu bila perkara-perkara ilmu ni yang kena belajar ada tiga. Pertama apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa dalil dia? Pertama, ilmu nombor satu, kena kenal Tuhan dulu. Dalam ayat ni lah, kana yarjullah, mengharapkan Allah. Ataupun dalam ayat surah 47 ayat 19. 47 ayat 19. Nanti kita masuk balik ayat ni. Poin dia kat ayat ni ya. Surah ni dia menjadi poin utama. 47 ayat 19. Tengok Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Okey. Jadi fa'lam. Jadi Allah perintah untuk belajar. I'lam fi'il amar. Belajarlah sehinggalah apa dia jelas bahawasanya la ilaha illallah. Sampai kita jelas macam mana, apa makna mentauhidkan Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sebarang ilah ni maknanya apa? Ilah, sembahan. Ilah ni tempat untuk kita tumpahkan kita punya mahabbah. Tempat untuk kita tumpahkan kita punya rasa harap. Tempat untuk kita tumpahkan kita punya rasa khauf, takut. Ni rukun ibadah. Sebab itulah ilah ni tempat untuk kita, itulah maksud ibadah. Kita menumpahkan rasa semuanya kepada ilah.
kepada Allah. Hanya kepada Allah ni paling utama. Sebab tu bila kita nak sayang anak, sayang orang lain, bermula dengan apa? Cinta kepada Allah. Jadi kita sayang orang tu kerana Allah. Kerana Allah lah. Nabi sebut hadis yang menjadi sumber kepada makna halawatul iman, kan? Siapa yang dapat halawatul iman ni apa dia? Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang siapa yang ada memiliki hal ni, dia akan dapat memperoleh rasa manisnya iman. Pertama apa? An yakunallaha ahabba ilaih mimma siwahuma. Allah lah paling dia cinta daripada segala-galanya. Jadi kalau nak cinta Allah, jalan dia macam mana? Mengenal Allah. Ramai kan orang kan, dia kata nak mengenal Allah kan, dia pun ikut jalan, dia kata. Dia pun ikut jalan dia. Akhirnya dia naik ke langit. Betul tak? Ramai. Jadi macam mana? Apa jalan nak kenal Allah? Kenal Allah, nak cinta Allah, nak mencintai Allah, ada jalan tak? Siapa yang tahu jalan nak cinta Allah? Nabi lah. Kan? Nabi je tahu jalan ni. Nabi lah penunjuk jalan ni. Kita tak tahu. Tapi ramai orang dia main belasah je, dia nak ikut cara dia. Akhirnya dia sampai ke langit lah dia perginya. Kan? Tapi langit yang mana tak tahu lah. Jadi dia Allah suruh belajar ni, la ilaha illallah ni. Ilah ni adalah tempat menumpahkan ni. Nombor 1 yang paling mustahak ni dulu. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Dan ni nombor. Ni semua ada dalam surah apa ni? Ni 3 benda ni ada dalam surah apa? Ni semua ada rukun kepada apa? Ibadah, betul cikgu. Masya-Allah. Orang dalam Zoom dah jawab. Orang dalam Zoom dah jawab dulu, masya-Allah. Orang dalam Zoom dah jawab. Cikgu Fauziah. Surah apa cikgu? Al-Fatihah. Al-Fatihah, betul cikgu. Surah Fatihah ada. 3 benda ni. Sebab tu surah Fatihah pertama apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita kena baca segala puji bagi Allah? Dia Rabb. Allah nisbahkan nama dia yang pertama, pujian dia yang pertama dengan Rabb Al-Alamin. Apa maksud Rabb ni? Kenapa kita kena sayang isteri kita? Contoh. Dia lelaki balik rumah kan, hidup dia senang je kan. Dia lepas baju dia semua, saya settle semua. Semua settle. Rumah tu dah siap semua, anak semua tak nangis, semua elok je kan. Dia tahu dia habis balik kerja, dia relax kan. Betul tak? Kalau biasa-biasaannya gitulah kan. Senang lah maknanya, dia uruskan semua. Apa dipanggil tu? Suri rumah tu dipanggil apa? Rabbatul Bait. Sebab dia uruskan semua. Jadi mudah urusan. Faham? Allah ni kenapa Allah kata dia Rabb yang mana? Dia bukan rumah satu tempat kecil. Sekalian alam semua Allah uruskan. Kita tinggal buat apa? Kita nak beras, Allah dah uruskan dah. Kita tinggal nak apa? Tanam, jaga elok, tumbuh ada. Letaklah air elok. Semua Allah uruskan. Kalau kita yang nak uruskan, nak kira pula, nak kena tarik, nak kena lagi dia tumbuh tu, agak-agak macam mana? Kita ni punya barang badan kita, wa fi anfusikum kan, afala tubsirun kan. Di kamu ni kamu tak tengok ke? Bila kita makan kan, tiba-tiba perut kita ni trigger. Satu masa tu untuk apa? Untuk buang kan, keluar kan. Siapa yang uruskan tu? Kita ke yang kawal program dalam perut? Tak. Program mata kita kawal tak? Kita tahu tak berapa ribu klip sehari? Kalau tak klip mata, apa berlaku? Kita pernah tahan tak mata ni daripada berkelip? Apa jadi? Uish, kan? Berair, pedih, macam-macam kan? Siapa yang kontrol? Allah itu Rabb. Segala benda yang halus-halus semuanya Allah yang uruskan. Kita tinggal ikut je hukum yang telah ditetapkan.
Selesai. Subhanallah. Sebab tu bila kita faham makna ni, tengok apa lagi yang Allah uruskan. Kalaulah siang ni panas je tak malam-malam agak macam mana? Kita pun pening. Allah kata dalam Quran apa dia? Sarmadan, kan? Sarmadan maksudnya apa? Kalaulah aku jadikan bumi ni, cuba tengok dalam surah surah apa surah Al-Qasas ayat 71-72. Ni nak faham, nak mahabbah ni. Kenal Allah kan? Surah Al-Qasas ayat 71-72. Sarmadan, bukan sar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Jadi Allah tanya suruh Nabi ni, kul, ucapkan pada orang yang tak percaya ni kekuasaan Allah ni, apa pendapat engkau jika Allah jadikan kamu ni malam sarmadan, apa dia? Berterusan. Malam aja. Ila yaumil qiyamah, sampailah hari kiamat. Maknanya dunia ni hari ni Allah ubah. Hari ni dunia malam sentiasa. Ada tak keadaan tu berlaku kat dunia ni? Ada tak tempat yang macam tu? Ada juga kan, kat mana? Kat belah mana? Kutub utara ke kutub selatan? Kan? Ada kan belah tu. Dia berapa malam dia lama kan? Malam dia sangat lama. Jadi kehidupan tu sukar kat situ. Itu baru sebahagian sikit je. Bahkan ada juga planet lah, kalau kaji lah kan, yang tak disiam kan, sebab jauh daripada matahari yang sejuk, yang tak boleh mau duduk pun. Jadi Allah ciptakan ni semua ni sesuai untuk manusia ni mencari hidup dia. Jadi sebab tu tengok kaitan dia dengan apa? Ilah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Jadi siapakah Tuhan, ilah, selain daripada Allah yang akan datangkan cahaya tersebut? Ada tak? Itulah aku ini Rabb. Sebab itulah akulah yang paling layak untuk jadi tempat untuk tumpahkan rasa cinta, sebab aku yang paling berjasa. Aku yang paling besar jasanya Allah ni. Jadi afala tasma'un, tidakkah kamu mendengar? Kenapa tasma'un ni? Ialah bila dah gelap kan, mata tak nampak, dengar. Kamu tak pernah kedengar. Kemudian ayat 72 Allah kata lagi, kita baca, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bil lailin taskununa fihi afala tubsirun. Kemudian apa pendapat kamu jika sebaliknya Allah menjadikan pula ke atas kamu ni siang pula sarmadan, berterusan sampai hari kiamat? Siapakah ilah yang kamu dakwa ada sekutu-sekutu bagi Allah, yang sama keberadaan dia, kekuatan dia dan sebagainya, yang boleh datangkan kepada kamu ni malam
supaya kamu boleh beristirahat padanya. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Tengok yang ni tasmaun, sebab apa? Malam gelap. Bila siang tubsirun, kamu tak nampak ke? Kamu tak nampak ke kejadian yang depan mata kamu ni? Inilah ilah faham kepada apa? Siapakah Rabbul Alamin. Jadi sebab tu ayat surah Fatihah ni kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Prinsip dia apa? Rukun ibadah yang pertama. Apa dia? Kita kena faham, cari siapa itu Rabbul Alamin. Fahamilah siapa Rabbul Alamin, belajar. Itulah dia menimbulkan rasa apa? Yang pertama, cinta kepada Allah. Kemudian surah Fatihah ayat yang kedua. Apa dia? Ar-Rahmanir-Rahim. Allah ni maha, dia pemurah dan maha penyayang. Itu menimbulkan rasa apa? Harap. Maka kita harapkan kasih sayang Allah dalam hidup kita ni. Dalam kita nak cintakan Allah, kita harapkan Allah balas cinta itu dengan berikan rahmat dia kepada kita. Dan yang ketiga Allah kata Maliki Yaumiddin. Apa dia? Maliki Yaumiddin. Dia adalah raja dan penguasa hari apa? Hari penentuan, pembalasan. Di situ nanti ada keputusan, dapat nikmat ke dapat azab. Ini menimbulkan rasa apa pula? Kebimbangan, rasa khauf, takut kepada kekuasaan Allah ketika hari ini pula. Jadi ini 3 perkara. Selesai 3 perkara ni barulah manusia itu tahu makna ibadah. Sebab tu lepas ayat ni, ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham tak? Dan barulah kita faham, itulah makna ibadah. Pertama, ibadah mula dengan rukun ni dulu. Tanpa ini ibadah tak sempurna lah. Kita letakkan, tumpahkan rasa cinta kepada makhluk yang lain, maka itu jadi syirik lah. Tak faham. Sebab tu kena kenal Allah. Jadi bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jalannya pula nak ibadah? Pertama, jalan nak ibadah kita ni mampu tak buat sendiri? Mampu tak capai makna ibadah yang Allah suka? Tak boleh capai, melainkan Allah juga kena tentukan apa yang dia suka. Kita tak tahu. Sebab itulah Nabi Adam ketika dia buat salah kan, ketika Adam buat salah, Adam menyesal. Lepas tu dia nak minta maaf dengan cara yang dia suka ke Allah yang ajar dia cara minta maaf? Nabi Adam dia rasa bersalah, dia nak minta maaf kan? Dia minta maaf dengan cara jalan dia sendiri ke Allah yang ajar dia cara yang minta maaf yang aku suka? Allah yang ajar. Sebab tu Allah kata apa? Fatalaqa Adam. Surah berapa? Al-Baqarah ayat 37. Surah Al-Baqarah ayat 37. Ayat 37. Tengok. Lalu Allah pun memberikan kepada Adam ajar bertalaqah. Kita sebut talaqah ni apa? Pertemuan lah di antara guru dan murid. Talaqi kita sebut. Jadi Allah ajarkan Adam kalimat. Apa kalimat ni? Kat mana ayat dia? Kalimat ni kat mana? Jawapan dia kat mana? Tadabbur ayat ni. Jadi Allah mengajar Adam daripada Rabbnya mengajarnya Adam ni kalimat, beberapa kalimat. Fataba alaihi. Lalu barulah tabah. Barulah Allah terima taubat. Fa tu dia ada tertib waktu. Kamu kena buat ni dulu, baru aku terima taubat. Tabah ni lalu Allah pun menerima taubat atas Adam. Kalau tak, Allah tak terima. Sebab Allah ajar kalimat ilmu ke Adam dan Adam buat apa yang Allah ajar, baru Allah terima. Sebab tu kita macam mana nak ibadah kepada Allah, kita tak buat apa yang Allah ajar, nak harap Allah terima ke? Kita tak nak belajar apa yang Allah ajar, Quran tak nak peduli, macam mana Allah nak terima? Faham? Nabi Adam pun macam tu. Apa kalimat yang dimasukkan? Ni dah tadabbur. Apa kalimat dia? Surah? Surah apa tu? Haji, surah apa Haji? 7 kan? Buka surah 7. Ayat yang ke 20 berapa? Siapa jumpa dulu? Surah 7 ayat 23.
Jadi tafsiran kepada makna kalimat ni yang Allah ajar, buka surah Al-A'raf ayat 23 ni. Qala, apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang Allah ajar tu. Jadi Adam pun baca ni dan Allah terima taubatnya. Wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami sendiri. Jadi di sini ada rukun taubat. Bila kita macam ni, di sini ada rukun taubat. Rukun taubat pertama kena buat apa dulu? Kena ada penyesalan, kena akui salah tu. Kami sendiri memang telah zalim. Tapi kalau bertaubat, yelah, saya salah. Tapi sebenarnya hakikatnya dia tak bersalah. Itu taubat tak? Tak. Taubat dia akui dia salah. Dan bimbang apa dia? Tak diampunkan dosa. Wa illam taghfir lana. Bimbang juga tak dapat kasih sayang. Wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami jadi orang-orang yang rugi. Ini baru betul-betul orang tu dapat makna taubat yang sempurna. Dia ada rasa penyesalan, dia rasa bimbangnya, takutnya dengan akibat dosa dia tadi. Ini namanya istighfar. Okey. Jadi itu Allah ajar. Sebab itu bila kita baca surah Fatihah, iyyaka na'budu, apa selepas tu kena buat? Nak ibadah ni kita dah jamin, dah ikrar, hanya kepada Engkau lah kami abdikan diri. Tapi macam mana? Maka kita kena buat apa? Minta tolong dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Nak ibadah dengan nak cari makan mana lagi senang? Nak ibadah dengan nak pergi kerja ni cari makan kan? Mana lagi senang? Ya ke? Selalu yang jadi isu orang merungut ni nak dapat rezeki ke nak buat ibadah? Tengok hari ni kan? Yang banyak orang merungut ke mana-mana ke masalah masyarakat semua. Apa dia? Bab apa? Ada tak Allah suruh minta tolong bab rezeki sangat-sangat dalam ayat ni? Ibadah tu. Banding. Sebab tu kita kata orang ni nak cari makan kan, dapat makan senang je kan. Nak baca Quran berapa lama boleh baca? Bangun malam rajin tak? Senang tak nak bangun? Nak berhenti cakap benda buruk senang ke susah? Susah kan? Ibadah jauh lebih susah daripada nak buat benda ni. Tapi tengok orang nampak apa? Ramai orang nampak yang susah. Oh ni sibuk. Akhirnya dia lupa nak ibadah. Dia sibuk fikir yang susah dia nak dapat kelazatan dunia ni kononnya. Kan? Sampai dia lupa nak ibadah. Dia lupa nak minta tolong kepada Allah. Sebab Allah kata apa? Hanya kepada Engkau kami abdikan diri dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Untuk apa? Tahu macam mana benar-benar nak jadi hamba Engkau. Ramai orang tak reti ni minta tolong bab ni. Kan? Dia tak bimbang langsung bab ibadah dia kepada Tuhan. Tapi dia bimbang rezeki dia tak ada kan. Itulah masalah manusia kan. Sebab itu Allah kata dalam surah apa tu? Buka surah 51 ayat 56. 51 ayat 56. Sampai 57 kita baca. Sampai 58. Ni nak kenal ni ma'rifatullah. Jadi ibadah ni nak ibadah kena apa? Minta tolong dengan Allah, isti'anah. Nak ibadah kena ada minta tolong dengan Allah. Kita dah ada prinsip dah. Ni prinsip dulu, Allah tanam prinsip dulu. Prinsip rukun ibadah ni. Tapi nak jalankan, kita tak jalan lain. Kena minta tolong dengan Allah. Dan Allah akan beri pertolongan. Nanti kita tengok apa bentuk pertolongan dia. Jadi ibadah. Jadi kita tengok surah ni Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Inilah tujuan utama manusia diciptakan. Kami tidak ciptakan jin maupun manusia melainkan mereka ni tujuan utama untuk abdikan diri. Sebab tu kata ahli tafsir makna dia juga apa? Liyuwahhidu ni. Sebab apa ni? Hanya menjadikan Allah satu-satunya tempat dicurahkan segala makna perhambaan. Tempat dicurahkan segala makna perhambaan. Yang dari sudut apa? Rasa cinta, rasa mengharapkan sesuatu dan rasa bimbang. Hanya kepada Allah tempat untuk dicurahkan segala-galanya. Dan Allah kata lagi dalam ayat 57, ma uridu minhum min rizkin. Tidak aku harapkan daripada mereka ni rezeki.
Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak harapkan untuk mereka ni beri aku makan. Aku tak harapkan mereka ni beri rezeki. Apa maksud dia ni? Tengok manusia bekerja kan. Dia bekerja dengan orang, betul? Dia taat tak kat orang tu? Kat majikan dia. Taat sebab apa? Ya kan? Ini punca sumber dia kan. Sampai dia boleh taat lah. Sampai kadang-kadang dia lebih taat daripada dia tak nak solat. Jadi Allah nak kata kat sini, aku tak sama macam majikan kamu. Kamu kerja dengan majikan tu, memang dia nak bagi gaji. Tapi dia nak apa? Nak sesuatu daripada kamu. Faham tak? Semua ni manusia ni, makhluk kita ni bekerja apa pun, kepada siapa ketua kita tu, dia nak sebab apa? Win-win. Dia mesti nak punya situasi tu kan, menang-menang. Mesti dapat imbalan sesuatu. Tapi beza dengan Allah, apa dia? Kita buat ibadah ke tak buat ke, ada luar tak Allah ni? Allah perlukan kita tak? Tak, langsung sikit pun tak. Bahkan dia cipta kita free je, dan dia tak ada faedah apa-apa pun dapat. Dia nak kita je buat kerja, dia nak bagi je. Dia nak bagi je, tanpa dia ada dapat apa-apa pun. Kenapa tak nak jadikan dia ilah? Kenapa tak ada tumpahkan rasa makna ibadah hanya kepada dia? Kenapa? Inilah masalah kamu manusia. Jadi kerana rezeki tadi menjadikan kamu ni kufur kepada Allah. Sedangkan yang bagi rezeki siapa? Dia ni, Allah. So itu Allah kata apa dia? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dia bukannya nak apa-apa pun, bahkan dia nak bagi semua. Tapi tengok manusia buat apa kepada Allah. Ini sebab apa? Apa punca dia? Sebab manusia tak kenal Tuhan dia. Manusia tak mahu cari, manusia kerja mencari rezeki kan. Sedangkan Allah jamin tak rezeki ni. Rezeki dah jamin belum? Dah jamin dah kat mana? Ramai orang suka tampal tu. Kat restoran tampal benda ni. Tampal je lah. Apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi ramai orang dia salah faham ayat ni. Dia ambil yang last sekali. Dia tak nampak yang mula-mula. Tengok Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar daripada segala masalah dia. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Nampak tak Allah jamin rezeki? Dan Allah akan bagi rezeki. Sekarang ni manusia ni dia ambil yang mana? Dia ambil part apa? Rezeki. Sebab tu dia duk kejar rezeki. Dia tak kejar takwa. Kerja kita jadi hamba Allah ni apa? Carilah takwa. Kamu akan dapat rezeki. Tapi terbalik hari ni kan? Cari rezeki, lepas tu tak dapat apalah. Konon ni lepas tu nak dapat takwa. Tak ada. Allah suruh cari takwa. Aku jamin rezeki kamu. Ramai orang cari takwa ke cari rezeki? Sehingga menggadaikan takwa. Betul tak? Ramai orang duk cari rezeki sehingga dia gadaikan takwa kepada Allah, kan? Banyak buat penipuan lah macam-macam dan lupa, lalai kepada Allah. Jadi ini masalah manusia. Dia tak faham, dia tak kenal siapa pencipta dia, kan? Jadi sebab tu kita minta tolong kepada Allah. Jadi Allah beri pertolongan tak? Allah beri pertolongan melalui apa? Sebab tu kita dua kena kenal Rasul. Mak dia fatur Rasul. Allah beri pertolongan melalui Allah utuskan Rasul. Lepas itulah kita belajar sunnah ni. Mahabbah Rasul ni. Ma'rifatul Rasul ni ayat dia surah 33 ayat 21 yang kita bincangkan ni ya. Kita tengok balik surah 33 ayat 21. Dan Ma'rifatul Rasul ni bila kita dah faham nak cinta kepada Allah ni, surah 3 ayat 31 tu. Ni ayat ni biasa dibaca kan? Banyak dalam TV pun selalu keluar ni. Dulu ada rancangan apa dia? Laukana bainana kan? Selalu ayat ni keluar kan? Surah 3 ayat 31. Apa ayat dia? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu dakwa kamu betul-betul cinta Allah, macam mana nak tahu rasa cinta Allah, nak ibadah ni? Ikut aku, ikut siapa? Ikut Rasulullah.
Rasul yang paling cinta kepada Allah, yang paling kenal Tuhan dan paling tahu macam mana nak cari redha Allah sesuai dengan Allah boleh balas cinta dia. Sebab itulah akhirnya kita minta tolong kepada Allah. Allah beri apa pertolongan dia? Apa bentuk pertolongan Allah kepada orang yang beriman nak buat ibadah ni? Allah utuskan? Ada tak ayat tu? Allah utus Rasul. Ada tak ayat? Semua ada ayat kan setakat ni? Tak ada pun tak ada ayat. Semua ada dalil. Apa dia? Bukti Allah bagi pertolongan melalui Rasul? Surah 3 ayat 164. Boleh? Surah 3 ayat 164. Jadi Allah guna perkataan jasa besar. Kataan ni maknanya dia jasa besar. Manan ni maknanya jasa besar yang kamu tak dapat capai. Hanya pemberian saja tu. Anugerah itu maknanya. 3, 1. Tengok Allah kata apa? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah bersumpah lagi. Tadi laqad kana lakum fi Rasulillah. Ini laqad maknanya wallahi. Demi aku, demi Allah. Manallah maknanya apa? Allah telah memberi anugerah yang besar, jasa yang besar ke atas orang-orang beriman. Bila dia mengharapkan dia nak ibadah ni kerana beriman tadi kepada Allah ni, dengan apa? Allah utuskan mereka ni Rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Apa yang Rasul buat? Yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka daripada pelbagai perkara yang salah sebelum mereka kenal kepada Allah ni, ibadat-ibadat mereka yang salah dan sebagainya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan bahawasanya sungguhnya mereka sebelum ini berada dalam kesesatan nyata. Apa maksud dia? Sebelum ni Rasul ni sampai kepada orang Quraisy Mekah, mereka buat ibadah tak? Buat kan? Itu maksud dia. Sebelum ni kamu bukan tak ibadah, kamu ibadah, kamu kenal Allah, tapi kamu ibadah dalam keadaan dhalalin mubin, sesat. Maka dengan Rasul datang menunjukkan cara ibadah yang betul. Sebab itu kita wajib ikut sunnah Nabi. Jadi kalau orang tanya, kalau tak ikut sunnah ada masalah ke? Ada masalah. Boleh menyebab tak masuk neraka? Memang pun. Kalau tak ikut sunnah Nabi, memang berpeluang untuk ke neraka Allah. Itu masalah dia. Jadi kena wajib kita ikut sunnah Nabi dan tahu cara ibadah berdasarkan cara jalan Nabi. Sebab apa? Jalan lain tak diterima oleh Allah. Jadi di sini ada kaitanlah dengan pengharapan kita ni. Jadi cinta Allah, harapkan pertolongan Allah ni, rahmat Allah, dan bimbang apa? Azab Allah. Ini semua berkaitan dengan akhirat. Inginkan syurga itu termasuklah apa dia? Dorongan macam mana, kenapa seorang tu betul-betul boleh ikut sunnah Nabi? Akhirat. Diharapkan syurga dan diharapkan selamat daripada azab Allah. Kemudian dorongan yang seterusnya, bukti dikasihkan Allah, iaitu apa? Diikut sunnah Nabi lah. Ni surah tadi lah, 3 ayat 31. Dan Allah telah beri pertolongan melalui Rasul. Jadi baginda, justru baginda adalah manusia pilihan Allah. Baginda adalah manusia pilihan Allah Ta'ala bagi membawa risalahnya. Daripada Wasilah bin Al-Aqsa katanya, ni Nabi sebut dalam hadis, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah. Kinanah ni moyang Nabi lah, daripada Bani Ismail, iaitu anak cucu Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy daripada Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih daripada Quraisy itu Bani Hashim, iaitu moyang Nabi. Wastafa ni min Bani Hashim, dan dia memilih aku daripada Bani Hashim. Jadi ini semua adalah nak menunjukkan apa? Keturunan Bani Ismail Nabi. Jadi baginda tidak bercakap menurut hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Surah 53 ayat 3. Apa dia ayat dia? Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi ini bercakap menurut hawa nafsunya,
melainkan semuanya adalah wahyu yang Allah ajarkan, yang Allah tunjukkan kepada Nabi. Sebab itu daripada sini banyaklah wahyu ni dia ada peringkat kan. Wahyu ni dia ada Al-Quran lah. Al-Quran ni wahyu. Ada hadis. Dan wahyu yang kedua ada Al-Hadis. Ada hadis. Martabat antara Quran dengan hadis ni dia apa dia? Ni sumber pertama dan ni sumber kedua. Dan salah satunya memerlukan satu sama lain. Tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Dan hadis ni dia ada hadis Al-Qudsi. Hadis kursi, hadis yang Nabi, firman Allah. Hadis kursi ni firman Allah. Bukan daripada makna dia daripada Allah. Nabi cakap dengan lisan dia, Nabi olah dengan lisan dia, tapi makna dia daripada Allah. Manakala hadis yang lain, hadis disebut mutawatir contohnya. Mutawatir dan hadis ahad. Ni tahap-tahap hadis pula lah. Hadis mutawatir ni hadis yang ramai para sahabat cakap benda yang sama, yang sangat memang ramai Nabi selalu sebut. Antara hadis mutawatir ni, daripada seluruh makna hadis ni hanya ada 10% ni, tak banyak hadis mutawatir ni. 10% je daripada 100%. Antaranya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan, tu Nabi ulang-ulang selalu maknai hadis tu mutawatir. Manakala hadis ahad yang disampaikan oleh perawi dia tak lebih daripada 3. Hadis ahad ni hadis sahih ke tak? Hadis boleh kena pakai tak? Kenalah. Walaupun seorang, walaupun dua. Sebab apa? Tanpa hadis ahad, runtuhlah ilmu hadis. Kebanyakan hadis semuanya ahad. Sebab apa? Sebab orang bukan semua sentiasa bersama dengan Nabi. Contoh sahabat kan, tentu hadis Nabi dalam rumah. Nabi dengan siapa? Zainab je. Nabi dengan Aisyah je. Hanya Aisyah je yang tahu Nabi buat apa. Itu nama dia hadis ahad. Aisyah je sampaikan perbuatan Nabi tu. Dia je yang tahu, dia sampaikan kat sahabat. Boleh tak kita kata hadis ahad ni, tak boleh, ni kemungkinan tipu, zon ni, sahabat pun kadang. Ini isu kan sekarang. Hadis ni semua sangkaan ni tak boleh, kita Quran je. Masalah besar. Ini tu dia nak jatuhkan tu. Jadi ini adalah syubhat terhadap ilmu dalam Islam, ajaran kita. Untuk meruntuhkan Islam lah. Kena hati-hati ya. Jadi semuanya terpakai. Dan ini maksudnya wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tak bercakap menurut hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Dalam bentuk apa? Inilah wahyu dia. Quran dan juga hadis adalah wahyu, dua-dua wahyu. Semua yang Nabi sampaikan adalah kebenaran. Dan semua yang datang daripada Allah juga. Dan daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah." Siapa yang taat kepada aku maka dia sama dengan mentaati Allah. Dan siapa yang mendahakai aku maka samalah dia dengan mendahakai Allah. Jadi bila kita kata taat Allah, maknanya taat Rasul lah. Dan beriman bahawasanya Rasul ini adalah pembawa rahmat ke seluruh alam. Rasul ni dia bawa rahmat. Sebab itu Islam kita juga kena bawa rahmat, bukan bawa lawan kepada rahmat ni lah. Bukan bawa ketakutan ke kesusahan. Jadi baginda adalah pembawa rahmat ke seluruh alam. Seperti mana dalam surah 21 ayat 107 ayat dia berbunyi,
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi Nabi ni datang bawa kasih sayang. Nabi bukan nak bawa permusuhan, kebencian. Tetapi orang menuduh Nabi, Nabi bawa apa? Nabi pemecah belah. Kan? Sedangkan tidak. Nabi ni amatlah sayang kepada semua ni. Nabi harapkan semua yang selamat bertemu dengan Allah. Jadi dalam ni Rasulullah ni datang, kita tengok dalam surah apa tu, ayat 107. Kafatan linnas. Lupa je. Sekejap. Surah Sabah ayat 28. Sabah surah 24. Surah 34 ayat 28 . Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi ni diutuskan untuk apa? Semua manusia. Untuk diikuti oleh semua manusia. Maksud dia macam tu. Jadi rahmat ni maksudkan apa dia? Iaitu membawa kebaikan kepada semua manusia. Tak kira dia agama apa pun, kalau diikut Nabi dia dapat rahmat, dia dapat kebaikan yang besar. Bahkan kalau tak ikut, dapat tak kebaikan Islam? Dapatlah kan? Yang penting dia kena bayar apa? Jizyah kan? Dia duduk dalam tempat kaum muslimin dia aman. Dia dapat keamanan dari sudut dunia je lah. Dia dijaga semua oleh kaum muslimin selagi mana dia tidak memerangi kaum muslimin. Jadi dapatlah. Tapi yang tertinggi adalah beriman dan ikut. Itulah yang paling dapat. Apa dia? Dijaga apa dia? Darah dia, harta dia semua dijaga. Dia dapat jaminan daripada Allah dan Rasul. Jadi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazira, sebagai pemberi khabar gembira bagi orang yang nak beriman, wa nazira, dan memberi ancaman kepada orang yang ingkar, yang memusuhi dan memeranginya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi ramai manusia tidak mengambil peduli, mengambil tahu tentangnya. Maksudnya apa? Sumber ni lah belajar, mengenal Allah dan Rasul ni. Dan juga Allah dan Rasul ni juga apa dia? Yang ketiga, ma'rifah dini, ma'rifatu dini al-Islam bi adillah. Ni ialah yang ketiga. Jadi setelah kenal Allah tadi, kenal Rasul tadi, maka kenal apa dia? Syariat agama kita macam mana sekarang ni. Allah dah beri pertolongan. Sebab tu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka Allah pun beri jalan. Jalan yang mana jalan itu sama dengan jalan orang yang Allah beri nikmat lah. Itu jalan agama Islam dengan hujah, dengan dalil. Jalan orang yang beri nikmat ni kan, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan Islam berdasarkan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Bukan jalan Islam macam bukan jalan orang yang murkai. Orang murkai ni apa? Yang tahu dalil tapi menyanggahi dalil. Yang ada ilmu, yang tahu hujah tapi disanggah pula, dilawan pula. Itu orang yang Allah murka. Yahudi contohnya. Kemudian bukan juga jalan orang yang sesat. Apa dia? Dia tak tahu, dia beragama tanpa ada hujah. Dia main ikut saja cakap. Dia ikut saja.
Jadi ini Nasrani. Nasrani. Diikut siapa Nasrani? Surah 9 ayat 31. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dia ambil dia punya ahbar ni, kalau rujuk pada Yahudi, ahbar. Dia ni dianggap ni ahli ilmu, cendekiawan, ahbar, pendeta, sebab dia banyak Taurat lah, dia banyak kitab dia lah, pendeta. Dan yang kedua, ruhban ni nisbah kepada Nasrani. Kenapa? Dia duduk kat biara, dia ahli ibadah, dia rajin kuat ibadah, tapi tak ada ilmu. Jadi dua-dua ni memberi fatwa lah kepada orang yang awam ni. Jadi semua ni dia jadikan kedua-dua ni arbaban, iaitu seolah-olah apa? Tuhan-tuhan, tuan-tuan. Iaitu apa maksud dia? Segala arahan ataupun larangan yang dia orang berikan, semuanya betul, diikut je. Sehingga kan mereka kata apa dia? Golongan ni ahbar ni dengan ruhban ni dia ubah syariat. Dia kata apa? Nabi Isa ni anak Tuhan. Mereka pun ambil bulat-bulat. Sebab tu dia kata apa? Wal Masih ibn Maryam. Dan mereka jadikan Ibnu Maryam juga Rabb, Tuhan, lebih tinggi lagi. Melewakan Isa bin Maryam ni. Ni wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Sedangkan tidaklah kami perintahkan mereka ni melainkan hanya tembah Tuhan yang satu, ilah yang satu. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada ilah melainkan dia, Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi ini rukun ni, nampak ilmu ni. Kenal Allah tadi, kenal Rasulullah dan mengikut acuan Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Dengan itulah orang yang masuk Allah beri nikmat. Manakala kalau diikut, dia tahu dalil ni tapi dia sanggah, bahkan dia seleweng, itu Allah orang yang Allah murkai, perangai sama macam Yahudi. Dan jika dia beramal saja, main ikut je, asalkan nama je ulama, dia pun buat je tanpa ada usul periksa, asalkan hadis tanpa dia tahu fahih ke apa, tak peduli, ini nama dia ad-dallin. Sama macam umat Nasrani terdahulu. Jadi sunnah Nabi ni kita kena apa? Akui yang Nabi ini adalah apa? Satu-satunya Rasul yang diutuskan kepada sekalian alam, pembawa rahmat. Dengan apa? Dengan segala ajaran Nabi ini diikuti. Dan bukanlah untuk apa? Menyusahkan manusia Nabi datang. Sebab itu Nabi ini, daripada Anas bin Malik katanya, Nabi cakap, yassiru wala tu'assiru. Permudahkanlah, janganlah kamu menyusah-nyusahkan. Permudahkanlah, janganlah kamu susah-susahkan. Basyiru wala tunaffiru. Dan berilah kegembiraan dan janganlah kamu buat orang tu lari daripada kamu. Ini bagi siapa ni? Sebab tu ini kadang-kadang dekat, contohnya kat masjid ke kan, budak-budak. Kadang-kadang kalau budak tu memang dia kecil lagi, tapi dia dah memang boleh layak untuk solat kan. Apa dia, kalau dia duduk depan tu, antara adab dia apa? Kalau orang tu dah kat tempat dia, kita tak boleh halang dia, sebab masjid ni masjid siapa? Rumah Allah kan. Kita tak boleh halang dia pergi tarik dekat belakang pula. Hanya dia pun sedih lah. Budak kan, dia semangat lah, dia duduk depan, tu kita tarik dia duduk belakang. Contohnya, oi budak tak boleh depan. Itu salah satu benda yang melanggar hadis ni. Itu hak dia dah tu, duduk situ tu. Kan? Ada tak masjid buat macam tu? Ini masalah juga. Itu antara benda-benda lah dalam bab ni. Jadi bagi orang yang nak apa ni, nak melakukan ibadah, yang kita nak buat ni, kita kena senangkan lah. Baginda bahawa agama yang lengkap meliputi semua sudut kehidupan untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Baginda berjaya menyatukan dua puak yang bersengketa, iaitu Aus dan Khazraj. Lalu kedua-dua kaum itu menjadi umat yang bersaudara. Dalam surah 3 ayat 103, dengan nikmat ini, Rasulullah ni, tanda rahmat yang Nabi ni, Nabi menyatukan pihak yang dulu ni saling berbunuh-bunuhan ni, berperang.
Surah Ali Imran ayat 103. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah kesemuanya, janganlah kamu bercerai-berai. Apa maksud tali Allah? Al-Quran hablullahil matin. Al-Quran itu tali Allah yang teguh. Semasuklah sunnah, sebab Nabi tinggalkan dua perkara lah. Kitabullah wa sunnatan Nabi. Jadi berpeganglah kamu kepada ni ajaran Islam ini yang sempurna ni. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika dulunya kamu saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah fa'allafa baina qulubikum, Allah pun menyatukan hati-hati kamu. Allafa. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Lalu hasil daripada taat tadi, mentaati ajaran tadi sepenuhnya, terjadinya apa? Allah turunkan rahmat. Allah berikan nikmat dengan apa? Wujudnya persaudaraan di antara mereka. Fa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Sedangkan dahulunya kamu berada dalam jurang-jurang neraka. Api neraka. Lalu Allah menyelamatkan di tepi-tepi jurang neraka, lalu Allah membebaskan, menyelamatkan kamu daripadanya. Maksudnya apa ni? Apa yang menyebabkan manusia ni dalam jurang neraka ni? Dia tiga perkara lah. Permasalahan dosa dari sudut dosa ni. Satu, akidah. Kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak kan. Ni kita kata din. Din lah, agama. Terdiri daripada ni lah. Jadi kita nak akidah ni yang tauhid. Lawan dia apa? Syirik. Ni pertama. Seorang itu berada dalam jurang neraka ni, yang bahaya, paling bahaya adalah yang pertama ni dulu. Ni masalah yang pertama. Masalah kedua dalam bab ni pula. Apa dia? Tauhid ibadah ni kita nak ikut sunnah, membantras bid'ah. Ini juga apa? Ditolak semua ibadah dia. Maka itu juga apa? Menyebabkan dia berada di jurang neraka. Dan yang ketiga, akhlak. Akhlak ni apa dia? Akhlak yang mahmudah kan? Akhlak yang mazmumah. Jadi kerana kesalahan yang ini, dia akan melahirkan kesalahan yang ni. Punca mana yang pertama ni, yang nombor satu ni, dia akan bibit-bibit dia akan keluar kepada semua ni. Sebab itu akhirnya apa? Akhlak mazmumah ni yang buruk apa dia? Orang Quraisy dulu bila dapat anak perempuan, dia buat apa? Sampai sanggup bunuh kan? Buruk tak? Apa punca? Punca dia sebab apa? Syirik lah. Dia takut rezeki dia tak dapat. Nampak tak? Dia tak yakin yang Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi dia akan membuat puncanya ni. Dan dia buat benda tu, dan dia percaya benda tu termasuk dalam ibadah dia. Sebab apa dia kata? Kami ni bunuh sebab apa? Ini anak-anak Allah. Dia kata, ni malaikat anak-anak perempuan Allah. Dia serahkan pada Allah. Dia anggap itu satu amalan ibadah buat dia. Dia buat benda tu. Nampak tak? Tiga-tiga rosak. Rosak semua. Sebab tu inilah nombor satu kena jaga. Satu, dua, tiga. Banyaklah ini akhlak sesama mereka ni kan. Minum khamar dan sebagainya. Ini semua berpunca daripada apa? Tidak tauhidkan Allah. Itulah punca utama. Jadi inilah maksud dia apa dia? Sedangkan kamu dulu berada di jurang neraka ni dengan apa? Kamu dulu akidah tak betul, ibadah pun tak betul, akhlak pun rosak. Lalu Islam datang membetulkan semua sekali.
Likadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya ni supaya kamu mendapat petunjuk, kamu berada di atas petunjuk. Ini yang ke tiga. Dan yang keempat, yang terakhir, Rasulullah ini kita kena beriman yang baginda ni adalah tokoh agung yang menjadi teladan. Tak ada yang lebih agung daripada baginda. Bahkan kalau nak ikut Nabi Musa pun boleh tak? Kitab yang dibawa oleh Nabi Musa tak boleh. Sebab tu ada hadis yang Umar pernah bawa kepada Nabi kan. Kagum juga dia tengok Taurat ni. Nabi kata apa? Gila ke kau ni Umar? Kalau Musa tu hidup, dia pun kena tinggalkan kitab dia ni, dia kena ikut aku. Tu Nabi tu. Kalau wali, macam mana? Nak ikut wali ke nak ikut Nabi? Macam itulah. Jadi itulah ukuran yang kita kena ketahui lah. Jadi Rasulullah ni memiliki akhlak yang agung, menjadi teladan ikutan. Peribadi baginda adalah contoh unggul yang merupakan terjemahan yang praktis kepada seluruh petunjuk Al-Quran. Daripada Abu Hurairah katanya Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Itulah Nabi, tujuan Nabi ini diutuskan. Baik. Baik, kita tengok yang terakhir, kita tutup dengan hadis ni lah. Agak panjang sikit. Saya terus kita tengok hadis ni. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Ni kata Abu Bakar, tak silap. Abu Bakar. Amr bin Al-As. Dan tidaklah Rasulullah itu lebih aku suka, yang paling aku sukai, melainkan yang lain. Tiada seorang pun aku lebih kasihi melainkan daripada Rasulullah SAW. Wala ajalla fi aini minhu. Tiada seorang pun yang lebih agung daripada pandanganku daripada baginda. Wa ma kuntu utiku an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu. Aku tidak mampu menumpukan pandangan mataku terhadap baginda kerana terlalu mengagungkannya. Amr bin Al-As. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Seandainya aku diminta untuk menggambarkan peribadi baginda, li'anni lam akun amlu'a ainayya minhu. Pasti aku tidak mampu kerana aku tidak dapat menumpukan pandangan mataku kerana kehebatannya. Walau mutu ala tilkal hali la rajautu an akuna min ahlil jannah. Andai kata aku mati dalam keadaan demikian, aku berharap aku termasuk di kalangan ahli syurga. Jadi Amr bin Al-As ni dulu kalau dengan Nabi, dia memang tak berani nak tengok. Segan nak tengok Nabi. Mata dia. Jadi menggambarkan begitu sahabat ni mengagungkan Nabi ni. Sehingga kan kalau dalam surah Al-Hujurat kan, surah Al-Hujurat kalau kita pernah tadabbur surah tu, tentang saut, suara. Para sahabat ni Umar dengan Abu Bakar pernah dia macam tinggi suara depan Nabi. Sebab apa? Sebab ada masalah lah. Dia tinggi suara sebab ada khilaf di antara mereka depan Nabi. Lalu turun surah ni, Umar ni memang suara dia kuat. Lepas turun je surah ni, ya ayyuhallazina amanu, apa dia? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat tu tegur dia. Janganlah kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Lalu kata apa? Setelah turun ayat tu, jadi Umar dengan Abu Bakar ni nak jumpa Nabi, suara dia pelan je. Sehingga Nabi, Umar cakap, Nabi kena buat apa? Nabi kena ulang. Apa kamu cakap? Slow, pelan je suara Umar, segannya, takutnya dia. Takut dia apa dia? Tidak hormat kepada Nabi. Jadi kepribadian baginda menjadi ikutan para sahabat. Daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah katanya, aku bertanya bapaku kenapa ia berdoa dengan doa ini 3 kali sebab tu pagi dan petang. Ini doa daripada Nabi. Habis dia baca doa ni, Allahumma
afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ini doa yang dibaca oleh Abdul Rahman bin Abi Bakrah, iaitu Abi Bakrah yang baca doa ni, bapa kepada Abdul Rahman. Dia suka baca doa ni. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku, ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak dihambakan diri melainkan Engkau. Ini sunnah doa ni menjadi zikir pagi petang. Ya, alamat surat kan, zikir pagi petang. Jadi jawab Abi Bakrah, iaitu bapanya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihin fa ana uhibbu an astanna bi sunnati. Sesungguhnya aku dengar Nabi suka baca doa ni. Aku suka baca sebab apa? Sebab aku nak ikut sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ni nak ikut ni, perlu tak fadail sebenarnya? Perlu tak fadilat, kelebihan? Perlu tak? Tak perlu. Tanpa fadilat kita dapat kebaikan banyak tak? Dapat. Dengan ikut sunnah Nabi, kebaikan yang besar kita akan dapat. Itu jaminan. Namun ada tak hadis yang Nabi tetap sebut fadilat? Adalah. Zikir kan, 33 kali subhanallah, dapat fadilat apa? Diampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Adalah certain fadilat. Tapi hari ni ramai tak manusia ni, kan? Nombor satu apa? Fadilat dulu dia cari. Bahkan fadilat tu besar lah. Kadang-kadang fadilat yang mengarut-ngarut. Fadilat yang mengarut banyak. Contohnya macam, ialah zikir-zikir macam-macam lah kan, yang diajar, yang bahkan bukan dengan Nabi pun, Nabi tak pernah sebut pun, Nabi tak pernah ajar pun. Tapi kerana fadilat tadi dia sanggup buat, susah payah dia buat ribu-ribu kali ke. Jadi ini satu benda yang tak sama macam sahabat Nabi ni buat, Abu Bakrah buat. Tengok, tanpa ada apa-apa, kenapa dia suka. Anak dia tanya, kenapa suka baca ni? Sebab Nabi dulu suka baca, aku pun suka baca. Itulah prinsip kita yang nak ikut sunnah. Sebab Nabi suka, saya suka. InsyaAllah. Jadi sampai sini dulu untuk pagi ni. Nanti kita sambung lagi bab seterusnya, bukti kasihkan Rasul. Saya sampai aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.